Seterusnya, keutamaan yang afdalnya adalah, kita baca Muqaddimah Al-Hadramiyah dulu. Yang afdalnya adalah seekor unta, kemudian lembu, kemudian kibash, kemudian kambing, kemudian perkongsian daripada seekor unta, kemudian perkongsian daripada seekor lembu. Hak tu hak yang paling afdal. Dia susunan lebih afdal saat itu berpandukan kepada hadis hak yang kita sebut saat ni. Hak yang dijadikan oleh Imam Ibn Hazmin sebagai dalil boleh korban dengan setiap binatang hak yang dimakan dagingnya. Sebab Rasul kata orang hak yang pergi pada awal mula saat yang pertama, seperti dia bersedekah, pahala dia seperti bersedekah seekor unta. Jadi orang mula-mula hak tu macam sekali. Hak yang kedua seekor lembu, yang ketiganya seekor kibash. Jadi penyusunan hak lebih afdal berpandukan kepada hadis tersebut. Yang afdalnya adalah seekor unta. Seekor unta kita seorang, hak tu hak paling afdal. Tempat kita tak ada. Kena order luar. Kena order luar. Tambang pula, parak pula. Unta luar taklah landang 6,000 sekor, 7,000 sekor. Tambang nak mari, habis lah 15-16 kali oh. Terus sekali buat. Boleh kau orang lain makan unta. Alhamdulillah di tempat kita ada orang buat dulu. Di tempat kita ada orang buat dulu. Adalah sebahagian daripada masjid buat di tempat kita dulu. Lah ni kurang dah lah ni. Yang pertama. Yang keduanya kemudian lembu. Lembu duduk martabat yang kedua. Seekor lembu seorang. Bukan seekor bagi 7, seekor seorang. Hak ni hak yang paling afdal. Kemudian kibash. Kibash biri-biri lah. Kemudian kambing. Kambing jatuh dalam martabat yang keempat. Kemudian perkongsian daripada seekor unta, martabat yang kelima. Kemudian perkongsian daripada seekor lembu. Itu martabat yang keenam. Baik. Dia binatang korban, jantina dia tidak disyaratkan betina ataupun jantan. Sepakat ulama boleh kita korban dengan jantan, boleh kita korban dengan binatang hak betina. Boleh berlaku. Walaupun di tempat kita tak ada orang korban binatang betina, melainkan kes yang terpencil sahaja. Tapi anda gebang binatang tina. Tahun lepas balik tina tak sekarang. Dan ngekor pun bahan tina je. Sebab tina dia murah daripada jantan. Dia lembu ni, lembu tina lebih murah daripada lembu jantan. Dia boleh, tak ada masalah. Lembu tina boleh, lembu jantan boleh. Lembu pondang pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Lembu pondang. Lawan ni. Allah Rabbi. Jadi khunsa terus lembu. Boleh kita buat korban. Cuma, mana lebih afdal? Lembu jantan dengan lembu betina? Dalam mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal lembu jantan berbanding dengan lembu betina, tapi dengan syarat. Dengan syarat kalau sekiranya tak banyak ngawang. Tidak ngawang. Bukan kawang, ngawang. Tak banyak ukah tina. Kalau tuang dia, jantan seekor tina 30. Lambat lembu. Lembu jantan. Dah tina 30, dia seekor je jantan. Jadi kuat ngawang lah. Maka tidak afdal. Hak yang lebih afdal adalah hak yang betina. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal jantan berbanding dengan betina selama mana jantan tidak banyak ngawang. Dia lembu dah banyak ngawang ni, dia tak lalu mana makan. Dia lain, dia tubuh dia tak gemuk. Dia tak gemuk mana? Dia kurus sikit. Dia dah ada cara ke tina semua. Dia apabila dia bau, dia kejar tina, dia tak cara ke makan dah. Dia kejar tina. Baik, lepas boleh biang hak ni seekor, habis dah bau hak lain pula, dah boleh makan pula. Jadi kurus sikit. Sebab itulah kata lebih afdal tina kalau sekiranya jantan kuat ngawang. Kalau jantan hak tak kuat ngawang, hak tu hak lebih afdal berbanding dengan betina. Cuma betina dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan betina tu tidak bunting. Namun majoriti ulama tidak menjadikan bunting saat itu keaiban yang mencacatkan daripada melakukan korban. Maksudnya menurut pandangan majoriti ulama mazhab, jadi lembu bunting ke tak bunting ke tak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Bunting ada kata boleh, ada kata tidak boleh. Pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, bunting tidak dibolehkan. Bunting tidak boleh dibolehkan jadikan binatang tersebut sebagai binatang korban. Jadi bagi orang yang nak buat dengan lembu tina, boleh dia bertaklid kepada pandangan majoriti ulama atau ambil pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh korban dengan lembu tina. Baik. Apabila meleh pula, tubik anak pula, boleh makan tak anak tu, ada perbincangan yang panjang pula. Kalau tubik anak, kalau anak tu hidup, semelih pula anak, baru boleh makan. Kalau tak semelih, tak boleh. Kalau sekiranya tubik anak mapuh dah, sekali dengan ibu, maka kata ulama, anak saat itu boleh makan. Kerana di sana ada hadis kata Nabi SAW, zakatul janin, zakatu ummi. Sembelihan anak adalah sembelihan ibu. Dia ada dua bacaan. Zakatul janin, zakatu ummi. Ada bacaan yang kedua, riwayat yang kedua, zakatul janin, zakata ummi. Ni orang belajar bahasa Arab sikit.
Nah, orang baca bahasa Arab sekali lagi ya. Dia ada dalam lafaz hadis ni, Rasul katakan zakatul janin, zakatu ummi. Ada zakatu al-janin, zakatu. Zakatu mubtada, zakatu khabar. Sembelihan anak dalam perut adalah sembelihan mak. Sembelihan mak, kita sembelih mak dengan anak-anak. Kena. Okey, pandangan yang kedua dia katakan ni. Ada riwayat yang kedua bukan zakatul janin, zakatu ummi. Zakatul janin, zakata ummi. Zakata i'rab jadi benda mansubun ala naz'il khafid. Asalnya zakatul janin ka zakati ummi. Sembelihan janin adalah seperti sembelihan ibunya. Jadi mesti kena sembelih suku. Kalau tak ada sembelih suku, maka tak boleh. Mesti kena sembelih suku pula. Punca daripada baris riwayat, ada riwayat zakatul janin zakatu ummi. Zakatul janin zakata ummi. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Punca daripada i'rab. Punca daripada i'rab. Mazhab Imam Syafi'i dia ambil riwayat zakatul janin zakatu ummi. Mazhab Hanafi dia ambil riwayat zakatul janin zakata ummi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya